Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya dengar tak? Mohon bantuan untuk kawan-kawan yang menonton. Adakah suara saya dengar dengan baik? Suara saya dengar tak? Mohon bantuan untuk kawan-kawan yang menonton. Adakah suara saya dengar dengan baik? Okey, kejap ya. Saya nak tengok saya punya live ni jadi tak? Dia punya link. Kejap ya. Okey, kejap ya. Saya nak tengok saya punya live ni jadi tak? Dia punya link. Kejap ya. Okey, masuk Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ustaz Mujib, Puan Faridah, Ustaz Nasrullah, Jadidah Pasir Mas Kelantan. Baik. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa membuang masa, saya nak teruskan juga. Kita teruskan je kita punya ni walaupun tak ramai. Masuk kita sambil lah, sambil. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya okey Ustaz Nasrullah, Puan Siti. Oh, double. Lupa sebab saya pakai mic. Saya buka speaker tadi. Okey. Saya rasa setakat ni okey kot. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, selamat datang ke live santai saya hari ni. Sebab dah lama saya tak live. Biasa saya live di page saya. Biasa saya live di page, dan hari ni saya nak live di personal Facebook saya sebab saya nak menyapa kawan-kawan yang berada di Facebook personal. Sebab saya tahu Facebook page saya tak ramai yang join ke kelas sana. Saya nak on live di sini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya nak kongsikan dengan tuan-puan berikutan. Sebab apa saya bersungguh sangat nak cerita dengan tuan-tuan mengenai tajuk kita hari ni, iaitu cara nak ajar anak kita, anak kecil kita, dan anak kecil kita baca Al-Quran dan hafal Al-Quran. Ini sebenarnya saya dah tulis sebelum ni saya dah tulis dalam hantaran ni posting saya post di Facebook saya. Jadi ada yang tak faham, ramai juga yang tak faham cara. Dia bukan tak faham, dia yang saya tulis tu dia faham, cumanya praktikalnya di mana, praktikalnya macam mana. Okey, hari ni saya terus kepada point kan. Saya terus kepada point, iaitu saya nak sentuh terus, saya tak nak buang masa. Kita tak nak ada intro banyak-banyak. Jadi saya nak kongsikan dengan tuan-puan bagaimana nak ajar anak kita hafal baca Al-Quran. Saya bagi dua. Pertama baca, kemudian baru hafal. Sebelum hafal, tuan-puan kena pastikan anak tuan-puan ni membaca Al-Quran dengan baik. Tuan-puan, kalau tuan-puan dengar saya punya suara ada dua atau tak dengar double, tuan-puan boleh komen. Saya dapat baca komen kat sini. Okey. Boleh bantu tekan button share. Sebab saya nak, kalau boleh, anak-anak kita ni tuan-puan, biar sama-sama kita pasakkan diri dalam diri anak-anak kita ni Al-Quran dulu, mula-mula Al-Quran dulu. Okey. Boleh Okey, tuan-tuan, macam ni. Mula-mula, ni saya dah tulis niat. Mula-mula nampak niat. Okey, saya nak tengok Okey, mula-mula tuan-puan, sebelum tuan-puan nak hafal Al-Quran, tuan-puan kena pastikan anak tuan-puan baca Al-Quran dengan baik dulu. Kena pastikan
anak perempuan baca Al-Quran dengan baik terlebih dahulu, barulah boleh menghafal. Saya dalam bidang hafalan Al-Quran ni, dan kawan-kawan saya dalam ni ada juga ramai, saya tengok. Ada Ustaz Afham, Ustaz Nasrullah ni, ada Ustaz Nasrullah, Ustaz Afham, Ustaz Mujib. Ni semua kawan-kawan saya yang menghafal Al-Quran, dan ada yang lain-lain juga. Ustaz Abdul Aziz, apa khabar kan? Dan ramai juga yang berada dalam bidang hafalan Al-Quran, dan mereka, saya yakin ustaz-ustaz ni bersetuju, kalau nak hafal Al-Quran, pastikan bacanya kena betul terlebih dahulu. Betul pastikan baca Al-Quran tu baca betul dulu, barulah kita menghafal. Okey, sekejap. Okey, baca dulu. Okey, macam mana nak ajar tuan-puan? Dalam tulisan saya sebelum ni, saya ada tulis cara nak nak dapatkan, nak baca, nak hafal, nak mulakan mengajar anak kita baca Al-Quran dengan baik. Okey, tuan-puan, saya mulakan macam ni lah. Saya mulakan ni saya punya saya tak kata saya punya cara ni terbaik, dan saya yakin di luar sana banyak lagi cara-cara yang lain, tip-tip dan petua-petua, dan ramai juga kawan-kawan saya yang berjaya membuat anak dia menghafal Quran dengan baik. Dan anak saya pun hafal Quran bukanlah perfect, ada juga salah, ada juga, tapi sekurang-kurangnya kita nak yang pertama sekali, kita nak anak kita ni biar mula-mula yang ada dalam diri mereka ialah Al-Quran. Kan ulama-ulama dulu, salafus soleh dulu, kan sebelum mereka menghantar anak mereka mengaji ilmu-ilmu lain, kan, ataupun sekarang, kan kebanyakannya yang sekarang, yang kalau kita pergi di Mekah, di Mesir pun, yang pertama sekali mereka akan jadikan anak mereka ni penghafal Al-Quran mula-mula. Jadi saya pun fikir balik, saya tak terfikirlah nak jadi hebat macam tu anak kita ni. Tetapi paling kurang mula-mula mesti ada Quran dalam diri mereka ni. Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Setuju tak? Kan, maksudnya mula-mula mesti ada Quran dalam diri mereka. Okey. Ustaz Ali Al-Farabi, Aceh menyemak Ustaz. Menyemak tu apa Dia lain menyemak lain dari Ustaz Ali, sahabat saya pada Aceh, Ustaz Ali, punya suara yang bagus. Okey, jadi saya akan teruskan pada poin teruskan. Kemudian baru kita buka soalan. Okey, tuan-puan, kalau ada soalan tuan-puan boleh tanya, tapi saya akan tak fokus pada soalan lah. Okey, mula-mula tuan-puan, kalau kita dikurniakan rezeki dengan seorang anak, ini bukan cerita anak sendiri. Tuan-puan boleh buat pada anak orang lain juga. Kalau tuan-puan ada yang menjaga ataupun yang mengasuh anak orang lain, ataupun yang menjaga cucu, yang menjaga cucu lah. Kalau ada cucu, siapa yang ada cucu dalam ni, saya tengok ada yang puan-puan, bonda-bonda, hajah-hajah yang sudah mempunyai cucu. Jadi tuan-puan boleh buat dekat cucu dan anak-anak tuan-puan. Yang pertamanya, bila mereka baru lahir, yang pertama, kalau ikutkan betul-betul lah pemilihan jodoh tu lah yang pertama. Saya dah tulis dalam tulisan saya sebelum ni, pemilihan jodoh. Pemilihan jodoh tu kalau dapat yang baik, yang baik yang boleh membaca Quran, yang tu lah, itu yang memang ulama-ulama sebut sebelum ni. Jadi saya tulis, bukan semua orang direzekikan sebegitu, kan? Bukan semua orang direzekikan untuk mendapat pasangan yang mungkin hafal Al-Quran, yang mungkin ulama, yang ustaz. Jadi itu bukan jadi alasan tuan-puan. Itu bukan jadi alasan. Mungkin kita rezeki tak sama. Jadi ada orang cakap, untunglah ustaz, ustazah dah dapat orang yang dah hafal Al-Quran, orang yang dah pandai baca Al-Quran. Jadi anak-anak pun mesti bolehnya. Tak tuan-puan. Ramai juga kawan-kawan saya yang boleh membaca Al-Quran dengan baik, suaminya, isteri boleh membaca Al-Quran dengan baik, tapi anak dia tak dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dan bukan kata mereka tak ajar, mungkin mereka terlalu sibuk menguruskan perkara lain, urusan-urusan lain, sehingga terlepas perkara ini. Dan benda ni bukanlah wajib. Menghafal Al-Quran bukan wajib, tetapi memasakkan diri anak itu dengan Al-Quran, kan, dan meletakkan Al-Quran dalam diri anak-anak itu adalah tugas ibu ayah lah, tugas kita lah. Okey, yang pertama, tuan-puan kena tahu kenapa. Ni tulis ni, kenapa tuan-puan nak anak tuan-puan ada Al-Quran dalam diri? Kenapa? Kenapa? Cuba tulis sikit kenapa. Yang pertama, kenapa?
Kita nak anak-anak kita ni ada Quran dalam diri sebab apa tuan-puan? Sebab inilah bekalan akhir zaman tuan-puan, bekalan terakhir kita kepada anak-anak kita. Dan saya tak nafikan ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu lain perlu ada juga, tetapi mula-mula yang perlu ada asas dia ialah kena ada Al-Quran dalam diri. Kan? Alah, kalau ada Al-Quran pun nanti kita tak tahu juga nanti besar-besar jadi apa, tu tak? Setuju tak dengan saya? Setuju tak? Dan besar-besar nanti jadi apa, ikutlah jadi apa kot. Kan? Hafal Quran tak semestinya soleh. Kan? Hafal Quran tak semestinya pandai baca Quran tak semestinya baik. Ada tak? Rasa-rasa ada tak orang cakap macam tu? Ada tuan-puan, betul. Kan? Yang penting tugas ibu ayah, tugas kita sebagai ibu ayah ni mula-mula sekali tu kita mesti selesaikan tanggungjawab kita, iaitu memahamkan anak kita Al-Quran. Okey. Bunyi tak suara ting-ting tu? Cuba komen sikit. Minta komen sikit, bunyi tak suara ting-ting naik dia punya bunyi telefon saya ni. Bunyi tak? Okey, sekejap saya nak off saya punya ni. Minta izin sekejap. Okey. Okey. Boleh tak bunyi dah. Okey tuan-puan, bersama saya anak saya Ustazah Fatimah. Okey. Tuan-puan kena tahu niat pertama kita nak anak kita pandai baca Al-Quran ni bukan semata-mata nak tunjuk dekat orang. Tulis, minta tolong tulis di ruang komen. Kan, pertama kita bukan nak anak kita pandai baca Al-Quran sebab kita nak tunjuk dekat orang, ataupun kita nak anak kita hafal Quran kecil-kecil, boleh buat video. Kan, boleh buat video, boleh tunjuk kat orang, mungkin boleh masuk pertandingan saja tak. Kan, kita tujuan utama niat kita kerana Allah. Kerana Allah. Sebab itulah tugas ibu ayah yang sebenar. Kan, mungkin dalam ni ada ibu-ibu ayah yang mungkin rasa terlambat. Kan, ada tak rasa terlambat? Allah Ustaz, saya dah lepas dah anak saya yang tu dah besar, itu terlepas. Mesti ada tak rasa macam tu? Kan, mesti ada. Dan ramai saya terima komen ataupun terima mesej personal, kan, kata saya dah menyesal Ustaz lambat. Tuan-puan, kita tak boleh kata menyesal selagi kita masih hidup. Selagi kita, saya ingat pesan ayah saya kata, selagi kita masih hidup, tugas dakwah, tugas mengajak kepada kebaikan, tugas mengajak Al-Quran, tugas memahamkan agama kepada orang terdekat kita ataupun orang yang jauh, tak kira lah siapa pun, selagi kita tak mati, tugas dakwah itu akan berjalan sampai bila-bila. Sampai bila-bila tuan-puan. Maksudnya tuan-puan jangan rasa macam terlambat. Okey, boleh ya? Jangan terlambat. Okey, yang pertama, okey, ni cara pertama. Terus saya masuk. Nombor satu, bila dapat anak, bila dikurniakan anak, rezeki anak kan, biasa ibu-ibu dalam ni yang menonton mungkin setuju dengan saya. Kalau kita dapat anak ataupun diberikan berita gembira oleh doktor kan, tuan-puan, puan disahkan mengandung, alhamdulillah. Jadi mula-mula pertama sekali kita bawa balik, kita sembahyang hajat, alhamdulillah, kita sembahyang sujud syukur dapat dikurniakan anak. Dan waktu tu dah kita boleh menjalankan aktiviti kita yang pertama, iaitu pasanglah Al-Quran kat rumah. Cuba tulis sikit, pasang Al-Quran di rumah. Pasang Al-Quran di rumah ni biar kita punya baby dalam perut tu, kandungan tu mendengar Al-Quran hari-hari. Mendengar Al-Quran hari-hari. Ni yang biasa kita dengar apa tip-tip sebelum ni kan. Okey, itu yang awal lah. Itu yang awal, yang paling awal sekali. Saya tak nak sentuh yang paling awal sebenarnya. Benda-benda macam tu tuan-puan dah tahu dah semua. Okey. Yang seterusnya, lepas dah dapat anak, macam biasalah. Okey, baby. Bila dah keluar anak kecil, permata, cahaya mata kita tu, kita letak, kita nak tidurkan dia kan, kita pasangkan Al-Quran. Biar Al-Quran tu bermain, sentiasa bermain. Okey, waktu tu memanglah kita rasa macam budak ni dengar ke tak kan. Mungkin dalam yang menonton ni mungkin ada yang menonton, ada yang kata Quran tak dengar. Dalam ni mungkin ada doktor kan. Kalau ada doktor, budak ni tak dengar pun. Dengar semuanya bukan faham pun. Tapi bukti tu dah ada kan. Sahabat-sahabat saya daripada Indonesia, dalam ni Ustaz Ali kan, ramai kawan-kawan saya dari Indonesia yang kita tengok video kan, anak-anak yang mendengar Quran, akhirnya dia mendengar je pada umur sekitar dalam perut lagi. Kemudian dengar umur setahun, umur 2 tahun tak faham apa lagi. Dan bila dah boleh bercakap, dia boleh baca dengan Quran dengan baik. Itulah mukjizat Al-Quran. Okey, jadi tuan-puan,
Ini saya nak mula, saya tip ni bermula daripada ayat yang umur yang 2 tahun lah, ataupun umur yang anak dah boleh bercakap. Anak umur dah boleh bercakap tu berapa tahun? Berapa tahun? Cuba komen sikit. Anak perempuan ni dah boleh bercakap umur berapa tahun? Cuba komen sikit. Apa khabar Puan Zamilah? Apa khabar Puan Ropisyah? Apa khabar Puan Miz Anggun? Kan? Cuba komen sikit. Anak pertama ni, cerita anak pertama ni, kan? Anak Puan Haslinda, umur berapa tahun dah boleh bercakap? Seawal, paling awal. Dia tak umur paling awal. Paling awal umur berapa? Ada orang umur 3 tahun. Standard 3 tahun ni saya rasa standard lah. Ada orang ada tak awal lagi, umur setahun dah bercakap. Tak ada kan? Biasa tak ada. Itu ni kita hukum secara asas lah, secara yang biasa, standard, bukan hukum pelik-pelik. Maksudnya tiba-tiba dia ada rezeki, baby dah boleh cakap, tak ada maksudnya saya hukumkan, kita buat hukum macam hukum orang biasa, orang awam biasa. Okey. Jadi kalau anak saya umur 3 tahun tu dah boleh dah nak cakap sikit-sikit kan. Umur 3 tahun, saya nak 2 tahun. Lupa dah ustaz. Yalah. Okey. Minta izin minum Okey, umur 3 tahun standard tengok dia. Apa khabar Ustaz Syazwan Syamil yang baru menerima cahaya mata dalam 2-3 bulan. Umur Mursi, dia sebut tak kenal ni ustazah. Okey, 2 tahun lah, 1 tahun lebih dah boleh cakap kan, betul? Okey, Ustaz Khalifah Amirul setahun lebih dah boleh cakap. Maksudnya ada orang setahun lebih dah boleh cakap, alhamdulillah. Okey tuan-puan, bila anak kita dah boleh bertutur, bercakap, maksud saya bukan bercakap macam kita ni, maksudnya dia dah boleh bercakap dengan baik. Dia dah boleh dah sebut mama, dah sebut aju kan, dah boleh nak akan, nak mamam. Dia dah boleh ada sebutan-sebutan yang kita boleh faham. Walaupun kita tak faham, boleh cakap, tapi kita dah dapat sesuatu. Okey. Jadi bila anak kita boleh sebut ni, tuan-puan kena latih sebut Allah dulu. Okey, apa khabar Ustaz Ustaz Hadi? Minum dulu, baru minta izin. Dia tercekik Ustaz Hadi. Okey, bahasa kanak-kanak. Anak saya baru 6 bulan Ustaz. Okey. Dalam ni ada Ustaz Syamil. Mungkin boleh ambil contoh. Ustaz Syamil sahabat saya, Ustaz Hafizah, suami isteri. Kan, Ustaz Syamil ada tips sendiri mungkin. Minta izin Ustaz Syamil, Ustaz Hadi Daud. Jadi, bila anak kita dah boleh bercakap, dah boleh cakap bahasa budak lah. Kan, tuan-puan kena latih dia sebut Allah dulu. Ataupun sebelum tu lagi sebenarnya. Tapi bila dia dah boleh bertutur, tuan-puan banyakkan dia sebut Allah. Allah ni biasa budak-budak akan jadi macam mana? Dia akan jadi Allah, betul tak? Apa macam-macam pelat. Okey, contoh kat saya ni ada Fatimah. Fatimah Kak Fatimah. Okey, Kak Fatimah. Okay, ini contoh bukan dirancang Ini contoh bukan dirancang. Okey, Kak Fatimah. Kata, Assalamualaikum nenek. Assalamualaikum aunty, Assalamualaikum makcik. Okey, tengok. Dia nampak tak? Okey, tengok. Okey, Fatimah cuba ikut baba sebut Allah. Fatimah ni masih belum boleh sebut Allah dengan baik. Okey, cuba dengar tak suara Fatimah. Cuba cakap Assalamualaikum semua. Cakap. Assalamualaikum semua. Kuat sikit. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Okey, Fatimah cuba sebut Allah. Lagi Allah. Ini standard tuan-puan. Budak-budak dia bila ni dah umur 4 tahun ni, maksudnya dia belum boleh sebut Allah dengan baik. Okey, maksudnya dia boleh sebut Allah tu, dia boleh cakap, cuma ni sebutan Allah. Dan biasa macam tu. Kalau kita tuan-puan, ini muhasabah kepada kita lah. Kita banyak ajar anak kita sebut bahasa kita dengan baik, tapi terlupa nak ajar sebutan Allah dengan baik. Akhirnya sampai ketua kita sebut Allah kan. Okey, sekarang ni saya nak ajar tuan-puan, nak tunjukkan cara nak ajar anak sebut Allah dengan baik kan. Mula-mula okey, Fatimah memang tak boleh sebut Allah dengan baik lagi. Dan hari ni pun saya rasa kalau saya ajar live macam ni memang tak boleh sebut dengan baik. Dia nak tengok. Okey, apa khabar Puan Anna Razak? Okey, jangan puji sangat comel-comel ni. Kan, doakan solehah. Okey, tuan-puan. Okey, Fatimah cuba duduk sini sekejap. Ya, sini. Okey, mama tengok baba pegang. Okey, cuba tengok, jangan tengok situ, tengok tu, tengok kamera tu. Dia tengok ni, tengok tu. Tengok nenek, cuba tanya nenek. Okey, cuba sebut Allah. Kuat sikit. Allah.
Awak dia nak. Okey, sebut. Bila dia sebut Allah. Okey, mula-mula tuan-puan pastikan dia sebut Allah dulu. Allah. Okey, sebut Allah. Allah. Kuat sikit. Allah. Allah. Tengok, dia akan keluar lidah tuan-puan. Dia akan keluar lidah. Itu tak apa tuan-puan. Tuan-puan jangan duk syarah tajwid sangat. Kan, lam ni keluar, dia memang budak-budak ni dia tak fikir lagi keluar hujung lidah, tepi geraham lah, hujung tepi lidah. Jangan cerita tajwid lagi ke budak-budak ni. Sebab saya ada seorang student, student saya ni kira tahap orang dah banyak pergi kelas lah. Sekali tu cucu dia balik rumah dia, kan, dia ajar tajwid macam saya ajar makcik tu, saya ajar puan ni tajwid. Jadi pening budak tu. Duk sebut izhar lah, duk sebut makhraj huruf. Jangan sebut jangan duk sebut. Jadi nak sebut lam tu, belajar sebut lam dulu. Biasa je, biar budak-budak kan ada L kan. Makhraj ni kan belakang gigi atas kan, hujung lidah. Cuba komen sikit kan. Okey, tengok lam Fatimah tu ikut babah. Allah. Kuat sikit, tak dengar. Allah. Tengok. Okey, dia dah dapat Allah tu. Allah. Okey, semua senyum sikit. Allah. Allah. Buat ni. Allah. Allah. Okey, dia akan keluar lidah dia. Allah. Okey. Allah dah. Allah. 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 Banyakkan sebut Allah. Allah. Biar dia biasa tolak lidah tu keluar. Allah ataupun Allah. Kalau tak, dia akan jadi Allah. 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 Dia akan guna makhraj waw. Allah. Allah. Jadi tuan-tuan dapat Allah. Allah. Sini, buat sini. Allah. 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 Lagi Allah. 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 Dia takkan dapat. Jadi benda ni saya buat dekat anak saya yang kedua, Muhammad. Macam ni juga saya buat. Banyak kali juga buat. Tuan-puan kena train anak kita sebut Allah dengan baik. Ni nama Tuhan kita, tuan-puan. Nama Allah ni nama pencipta kita, nama pencipta alam yang kita duduk hari ni. Jadi tuan-puan, ini latihan contoh. Jadi Allah tu pertama sekali kena sebut. Okey, boleh? Dan ra dia akan jadi juga. Budak-budak pun tak boleh nak sebut ra dengan baik. Ra, Allah kan, biasa kan? Betul tak? Tuan-puan mesti ada masalah ni. Okey. Okey, bagus Fatimah dengan cakap baba. Okey, yang ni memang dia memang tak latih memang tak train apa-apa, tak ada rancang apa-apa. Kau rancang pun dia boleh pening lagi. Okey, selesai. Kita boleh sebut Allah. Okey, tuan-puan, bila anak kita umur 2 tahun, dia fokus kepada anak pertama. Saya minta izin minum Okey. Baik. Baiklah. Okey. Bila anak kita dah umur 2 tahun dah boleh baca, tuan-puan, cuba banyakkan. Mulakan hafal dengan ayat-ayat pendek. Ayat pendek ni tuan-puan, contoh ambil ayat Qul huwallah, contoh Qul huwallah no sound. Ada suara tak? Okey, ada suara tak dapat dengar? Okey. Dengar suara saya tak? Okey, dapat Okey. Tuan-puan, bila anak tuan-puan dah nak tidur, ni pun ni saya tidur lah. Saya nak tidur. Okey, bila anak-anak ni saya tengok dia akan lupa dunia mereka bila bila nak tidur. Ni saya buat. Ni yang biasa saya buat. Okey. Assalamualaikum yang baru masuk, selamat datang. Boleh bantu saya share, kita sama-sama hafal Quran. Kan, hafal Quran macam mana nak ajar anak Quran, ajar anak baca Quran dan hafal Al-Quran. Okey. Cuba tuan-puan ambil satu ayat. Ni dah mula tip yang pertama. Tadi tu dah boleh juga kira nombor 1 2 3. Tuan-puan tulis je. 1 2 3. Siapa yang tulis tadi boleh tolong upkan balik. Okey, tuan-puan hafal ayat pendek. Tuan-puan hafal ayat pendek dan bacakan depan anak-anak kita. Kadang-kadang saya buat baca Quran tu waktu nak tidur. Maksudnya sama-sama lah, saya dengan isteri dia nak tidur dah. Anak pun tidur. Tak tidur lagi tu, biasakan sebelum tidur kan kita gaduh-gaduh dulu, bising-bising. Dalam ni ada mak-mak perempuan semua kan. Dan biasakan nak tidur tu kan bising-bising dulu kan. Sama-sama dah tutup lampu yang ni, anak-anak semua pandang ke atas, ke ceiling ni. Nak tidur. Jadi sambil tu kita baca, okey, baca doa semua, baca doa kan, baca doa.
Walaupun kita ada 2-3 orang anak sebelum tu. Jadi kita fokus kepada yang pertama dulu, anak sulung. Sebab anak sulung ni lah yang akan menjadi contoh kepada adik-adik yang lain. Kan, jadi tuan-puan nak tidur tu tuan-puan baca. Okey, kita baca doa dulu, doa tidur. Kan. Contoh yang biasa saya buat macam ni. Bismikallah. Okey, cuba Fatimah ikut. Bis. Senyum. Bis. Mikallah. Mikallah. Mi senyum. Mi. Mikallah. Mikallah. Humma. Humma. Ahya. Ahya. Wa amutu. Wa amu. Kuat sikit. Wa amutu. Wa amu. Tu. Okey, yang ini doa tidur. Kan, kalau kita baca hari-hari, confirm anak kita akan ingat. Okey. Dia confirm anak kita akan ingat. Okey. Okey, kita ambil satu surah. Macam saya hari tu, sebelum ni awal-awal tu saya latih Zainab, saya pergi baca surah Toha dulu. Sebab surah Toha ni saya ambil sebab dia nak memudahkan anak kita boleh bercakap dengan baik. Jadi saya pun baca Toha. Okey, sekarang ni Fatimah tak pernah hafal surah Toha tau. Jadi saya nak buat dia hafal surah Toha ataupun dia baca surah Toha dengan baik. Okey, tengok tengok. Apa khabar Ustaz Yusufuddin? Segan betul lah Ustaz Yusufuddin. Ustaz Yusufuddin ada minta izin laluan Ustaz Yusuf berkongsi ilmu, kalau ada salah minta tegur Ustaz Yusufuddin. Okey, contoh bila kita ajak anak kita nak baca surah Toha. Saya ambil surah Toha. Kalau saya fokus pada surah pendek ni sebab kita semua dah hafal. Okey, ini saya nak ajar Fatimah surah Toha. Okey, Fatimah cuba ikut bapa. Toha. 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 Ma An. Zalna. Zana. Na Na. alaikal Alaikal. Qur'ana. Qur'ana. Dia sebut ra tu bunyi lam. Dia bunyi ra lam kan. Sebab tu dia jadi idgham bila gunnah tu. Dia ra dengan lam ni dekat-dekat. Dia makhraj dia macam dia mudah masuk. Qur. Dia tak boleh. Fatimah tak boleh sebut ra lagi. Kan, jadi saya kena latih untuk sebut ra lah. Jadi untuk budak-budak ni kita tekan je makhraj dia. Jangan dok fikir nak kena lemah lah, nak kena perlahankan pertengahan lah. Budak-budak ni kita kena bagi lebih. Ini cara saya mengajar anak baca Quran dengan betul. Maksudnya kita terus bagi yang betul. Jangan dok Quran. Lepas tu ada komen, Ustaz, masalahnya sekarang Ustaz, mak ayah pun baca tak betul. Kalau mak ayah tak baca tak betul, boleh jumpa kawan-kawan saya dalam ni. Ramai ustaz-ustaz yang hebat dalam ni. Ustaz Yusufuddin ada tadi, Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Syamil ada. Ramai kawan-kawan saya yang boleh mengajar dalam ni. Okey, jadi Fatimah tak dapat lagi huruf ra. Okey, dengar Qur'ana litashqa. Qur'ana litashqa. Li. Tengok saya baca dulu kata perkataan, Fatimah tak dapat ikut. Kan, sebab budak-budak ni dia tak dapat ikut banyak. Fokus. Biar sikit tapi kita ulang banyak kali. Litashqa. Sebut. Li senyum. Ta. Tash senyum. Qa. Okey, Qur'ana litashqa. Okey, tengok dia boleh sebut dengan baik. Bila kita ulang-ulang selalu, ulang banyak kali, dia akan dapat. Okey, tuan-puan kena paling kurang tuan-puan kena dapatlah hafal sikit surah-surah pendek. Ni baca waktu tidur. Jangan ulang banyak kali. Budak-budak tu dah penat dengan kehidupan mereka seharian main. Kan, kita pun buat bagi surah susah-susah. Jadi tuan-puan kena ulang ayat sama banyak kali lah. Sebelum tidur tu berapa kali kata sebelum tidur. Janganlah banyak sangat. Maksudnya dalam 5 kali kan, bagi dia dapat. Dan budak-budak ni mudah boring. Tuan-puan, bila kita latih anak yang pertama ni kan, anak yang kedua, ketiga kita yang baru lahir 2-3 bulan lepas ataupun yang dekat-dekat ke yang rapat-rapat ni, dia akan dengar juga. Walaupun dia tak faham pun, dia akan dengar. Kan? Lepas tu saya kata fokus kepada anak yang sulung. Tapi tuan-puan, kalau siapa rasa terlambat, jangan rasa terlambat. Siapa yang rasa terlambat, jangan rasa macam tu. Gunakan sekarang kepada cucu-cucu tuan-puan. Kan, biasa kan tuan-puan kalau ada cucu, dia nak tidur dengan nenek dia, ngatuk dia kan. Jadi tuan-puan kena buat sambil-sambil tu ajar sikit-sikit. Okey, boleh ya? Okey, selesai.
Hafal surah pendek. Tuan-puan kena hafal jugalah. Jangan sebab kalau tuan-puan buka telefon waktu nak tidur memang tak boleh. Jangan buka telefon. Cuba tulis sikit dalam komen. Jangan buka telefon dekat-dekat nak tidur. Buka telefon tu maksudnya kita tak hafal Quran. Kita pun pergi buka telefon sebab nak tengok Quran. Jadi lampu tu, cahaya tu telah mengganggu anak kita. Anak kita nak tidur dah, minda dia dah kosong. Dia sambil tidur tu kita baca Qul. Sebut Qul. Okey. Qaf muncung, lam senyum. Qul. Okey, tak nampak tangan. Okey. Qul. Qul. Hu. Wa. Huwa. Huwa Allah. Kuat sikit. Huwa tangan. Huwa Allah. Sebab Fatimah tak boleh sebut Allah tadi. Hu. Ahad. 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 Tengok dia punya dal. Saya tak sebut pun kolah je. Tuan-puan jangan duduk bising. Dal dia lembut sikit, slow. Kolah-kolah sughra, akbar ke kubra, kita bagi dia lebih. Ahad. Cuba ahad. Okey, biar jadi bunyi dek tau. Okey, Allah. Hus. Samad. Okey, kena tarik Samad. Kita kena buat gaya tuan-puan. Kan? Okey. Maksudnya tuan-puan, kalau budak-budak kan, siapa yang pernah jadi guru sekolah dengan kanak-kanak, pasti ke tadika ke mana-mana. Jadi gaya ni dan mimik muka kita memainkan peranan yang sangat penting untuk anak kita tiru. Jangan duduk senyap je. Qul huwallah. Tengok, Fatimah pun jadi macam tangan letak. Jadi budak-budak ni kena ceria. Dan Allah. Hus. Samad. Lam. Yalid. Walam. Yulad. Walam. Yakulla. Yaku. Muncung ku. Kul. Kulla. Hu. Yakullahu. Kufuwan. Wan senyum. Kufuwan. Ahad. Okey tuan-puan, kita dapat bila kita ajar dengan mimik muka, dengan gaya, dengan tangan kita, jadi budak-budak ni suka. Dan bayangkan tuan-puan sambil duduk dengan anak-anak dekat lantai, memang duduk kat bawah lah, duduk kat bawah atas kursi ataupun sebelum nak makan ke santai ke. Jangan baca banyak-banyak tuan-puan. Budak-budak ni dia tak pernah dengar pun perkataan Quran ni, ayat Quran ni tak pernah dengar. Tiba-tiba kita bagi sebut benda-benda yang susah. Jadi banyakkan dengar. Sebab tu kita kena banyakkan dengar dulu dalam kereta. Jadi kita sebut kakak baca Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana. Satu-satu kita pergi satu-satu. Jadi anak kita jadi ingat surah apa yang kita pernah bacakan kepada mereka. Dan tuan-tuan mimik muka. Budak-budak ni memang kena mimik muka. Sebab biasakan kita ajar anak kita harimau kan kalau kucing miau miau kan. Mana ada kalau kucing kita sebut miau miau, tak ada kan. Jadi harimau kita buat garang kan, gajah kita buat besar kan. Jadi kucing kita buat nampak kecil sikit. Jadi tuan-puan kena pandai buat mimik muka. Jangan malaslah nak buat mimik muka tu. Okey. Boleh tak? Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Setakat ni okey tak? Waktu terbaik untuk hafal ialah sebelum tidur. Bukan maksud saya ini untuk permulaan tuan-puan lah. Ini asas. Macam saya kata, ini asas mula-mula. Nanti kalau dah pandai sikit, dah okey sikit, barulah kita pergi ke peringkat seterusnya, iaitu ada buku lah. Saya ada buku, mana buku kakak? Buku kakak tak ada ya? Buku kakak atas tu. Okey. Kita ambil buku kakak. Buku atas tu. Buku kakak. Timah. Dia ambil lah. Sekejap. Okey, saya buat buku hafazan tau. Tuan-tuan nampak tak? Ni buku hafazan Muhammad. Ini saya buat masa PKP tahun lepas. Bulan 3. Alhamdulillah dah nak hancur dah. Muhammad ni lelaki, biasa lelaki. Saya buat tanda macam ni. Satu ayat saya tanda. Sama je saya macam yang saya jual buku sebelum ni. Ada buku nota hafazan. Siapa ada sebelum ni?
Siapa ada nota tu boleh angkat tak? Ni. Jadi saya ambil yang bahagian dalam notes ni, satu ayat saya tanda satu, satu ayat saya tanda satu. Kan jadi setakat ni alhamdulillah berjaya lah mula-mula guna buku ni. Lama-lama dia tak nak lah sebab dia dah tahu cara menghafal. Jadi dia pun tak nak guna dah Muhammad ni. Muhammad laki ke biasa. Kakak guna lagi, tapi itu pun tak guna lagi. Jadi tuan-puan kena ada panduan lepas anak kita besar lah, dah boleh menulis. Jadi untuk budak-budak ni mula tuan-puan kena biasakan dia mendengar dulu. Dia dengar banyak-banyak kan. Jadi budak-budak ni anak-anak kita ni akan dengar. Bila dengar dia akan terhafal kan. Kita tuan-puan jangan fikir nak khatam Quran dalam masa umur 3 tahun. Jangan terpengaruh dengan video-video yang memang Allah bagi rezeki kepada pelajar tersebut, kepada anak-anak kecil kita yang sahabat-sahabat dari Indonesia. Kan ada yang dah menghafal Quran daripada, itu memang kelebihan yang Allah beri. Tapi tak mustahil kalau tuan-puan cuba daripada awal lagi. Kan mana tahu? Kan mungkin tuan-puan dah anak 5 orang dah lahir 5 orang. Mana tahu Allah kurniakan seorang lagi anak kan, mana tahu kan, di ujung-ujung tiba ada lagi kan, ada anak lain dan mulakan terus pada anak yang baru lahir tu. Jadi tuan-puan ataupun cucu yang terakhir ke kan, cucu saya dah berbelas ustaz, tak sempat lah nak semua dah besar-besar dah. Keluar cucu seorang lagi kan. Jadi mana tahu rezeki tuan-puan untuk latih kan. Sebab apa? Kita nak anak kita ni ada manfaat kepada orang lain dan dapat paling kurang dalam rumah kita ni ada seorang lah penghafal Al-Quran. Walaupun tak hafal 30 juzuk, paling kurang dia boleh baca Quran dengan baik dan dia boleh jadi imam kepada kita. Dan perempuan mungkin saya lebih kepada kakak sebab kakak anak sulung. Jadi fokus saya ialah sebenarnya si abang tu, sebab Muhammad ni bakal jadi imam kepada kita nantilah. Jadi kita nak latih dia berani, kena hafal Quran. Laki dia pula style lain. Laki ni kena ajak main bola dulu. Okey tuan-puan Kita dapat. Okey, tuan-puan kena banyakkan ulang. Ulang ayat tu dalam kereta, sambil nak makan, sambil nak main kan. Kalau ada biasanya kalau ulang ayat sama, anak-anak kita akan jebu. Jadi tuan-puan prepare 3 surah yang berlainan. Cuba tulis komen sikit. Okey. Boleh ya guna nota tu untuk kanak-kanak? Boleh. Nota tu saya guna yang ambil bahagian yang jadual tu Puan Ana Razak. Ada jadual, saya tulis dalam tu ada satu jadual, saya print out, saya photostat, saya buat banyak-banyak dekat muka surat yang lain. Saya buat muka surat. Dan bukan untuk kanak-kanak saja. Kan ibu kanak-kanak, ayah kanak-kanak pun boleh buat. Ini saya buat sendiri. Saya ambil bahagian muka surat ni, saya ambil daripada kawan saya. Saya ambil buku surat yang ni, saya minta pergi kedai photostat, saya minta dia copy, kemudian buat banyak-banyak dan jadikan dia jadi satu ayat satu ayat. Yang atas ni 10 kali 10 baca tengok, nampak tak yang gelap ni, yang cerah ni kan, yang cerah ni yang atas ni baca tengok, yang kelabu ni curi-curi tengok, yang bawah ni jangan tengok. Jadi 50 kali ulang. Kalau tuan-puan nak tambah pun kotak yang ni boleh jadi 60 kali. Saya letak 60 kali ni sebab berdasarkan seorang kajian sahabat saya lah. Dan 60 kali tu memang lekat betul lah. Ustaz, kalau ulang 5 kali dah ingat, boleh tak Ustaz? Kita tak nak tanda dah. Ulang 5 kali kan, ulang 5 kali, kemudian dah tak nak ulang dah. Dah tak nak tanda dah. Tuan-puan, tujuan ulang banyak kali ni bukan kita nak ikut silibus ke tak. Tujuan dia nak bagi kita ingat lama. Lekat di mulut. Budak-budak ni dia tak terfikir dah nak hafal lah susun. Okey, ayat ni masaluhum dekat muka sebelah kiri, ayat atas sekali, dia ada 2 ayat. Dia tak fikir benda tu. Dia fikir nak tanda, jadi semangat. Kita nak tangan dia bergerak sendiri, tangan dia bergerak, dia kira. Dan kalau kita duk fokus pada otak, kita pun tepu tuan-puan. Betul tak? Betul ke tak? Cuba komen sikit. Betul ke tak betul? Kita duk fikir otak je tak? Kita kena ada tangan kita bergerak kan, kita kena berdiri, kita kena duduk kan, kita kena biar banyak aktiviti sikit ketika menghafal Al-Quran. Biar menghafal. Jadi waktu baca Quran tu biar baca banyak kali. Dan tuan-puan banyakkan dengar kan, banyakkan dengar lah. Jadi Muhammad dia dah minat dengar syekh-syekh, dia dah kenal lah. Bang ni Syekh Sa'arabidi ni Syekh Mahmud ni Syekh Masyari inilah pahala bagi mereka yang ada suara yang baik, dan mereka rekod bacaan Al-Quran, dan
bagi manfaat kepada orang lain. Jadi tuan-puan, kawan-kawan yang ada suara yang baik tu, rekod dan bagi anak dengar. Bagi anak dengar ataupun bagi anak orang lain dengar. Kan biasanya anak kita tak nak dengar suara kita. Dia kata suara pakcik tu sedap lagi lah daripada suara baba. Kan, suara baba tak sedap pun. Tapi orang lain kata suara kita bagus pula. Jadi biasanya kita rekod tu untuk permulaan sahaja. Jadi tuan-puan cuba rekod suara dan bagi anak kita dengar. Baca dengan betul. Okey. Dan mulakan dengan anak yang sulung, nanti anak yang kedua, ketiga, empat akan ikut secara automatik. Walaupun tak secara sempurna, jadi dia akan ikut juga. Macam saya contoh Muhammad ni, saya tak pernah pun ajar Quran macam Zainab. Tak pernah pun. Jadi sebab saya selalu baca Quran dengan Zainab. Jadi Muhammad waktu tu kecil, umur setahun, umur 2 tahun, setahun setengah, dia selalu dengar. Sekali tu dia baca surah Ad-Duha depan kawan saya dekat asrama, dekat hostel tu. Kan tuan-puan. Jadi saya dengar tu, saya terdengar sebab ada orang kawan saya minta baca surah Ad-Duha. Dia baca tuan-puan betul. Saya tak pernah ajar pun Muhammad ni baca surah Ad-Duha dengan betul. Saya ajar Fatimah, saya ajar Zainab. Waktu tu Fatimah tak ada lagi lah. Jadi bila saya dengar dari jauh, betul pula si Muhammad dia baca. Bila masa dia pandai, masa dia dengar. Budak-budak ni dia dapat ilmu, dia dapat sesuatu dengan melihat, mendengar dan menyebut. Kan, dia tengok mak dia buat, dia nak ikut. Dia dengar apa yang orang cakap, dia akan ikut. Kan, dia tengok apa orang buat, dia akan buat juga. Jadi tuan-puan, 3 benda ni tuan-puan kena ada elemen-elemen ni untuk bagi anak kita boleh menghafal Quran. Jangan duk paksa pergi sekolah. Pergi sekolah memang dah satu benda lain. Kan, duk kecil-kecil lagi duk paksa pergi ngaji. Kita mulakan daripada rumah mak ayah kita. Cuba tulis sikit dalam komen. Apa khabar Ustaz Khaidir? Segan pula kan. Ustaz Wan Fadli. Ni sahabat-sahabat saya hafiz Quran saja ni. Dia tak boleh masuk ni. Apa khabar Abang Azizul, Khairul Iman, Ustazah. Banyak ustazah dalam ni. Segan pula ada ustazah saja. Semua hebat-hebat saja dalam ni. Jadi melihat, mendengar dan meniru dan membuat apa yang mak ayah buat. Jadi dalam cara menghafal Quran, cara membaca Al-Quran ni kena ada 3 elemen penting ni. Okey, boleh tuan-puan? Sekarang ni dapat sesuatu tak? Okey, ni step terakhir. Tuan-puan, anak-anak kita ni dia kanak-kanak ni dia banyak imajinasi. Jadi cuba imajinasikan mereka dengan surah. Contoh surah Qul Huwallahu Ahad ni cerita pasal Allah kan, ataupun kita ambil surah yang cerita mengenai gajah, tentera bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil ni apa fil? Surah gajah kita sebut. Surah gajah. Gajah ni macam mana? Gajah tu yang besar tu. Dia pun dia akan ingat surah gajah, alam tara kai. Dia nampak gajah. Tapi kena bagi kenal lah anak kita gajah dulu. Dia kita sebut gajah, sebut burung, tak kenal kita nama-nama surah. Jadi anak selalu bercerita, kita kena faham. Jadi kita bukan sekadar ajar anak kita baca Al-Quran, tetapi kita ajar anak kita faham juga Al-Quran secara tak langsung. Jangan duk buka tafsir besar-besar kan, cerita yang basic-basic, yang asas-asas kan. Dengarlah kuliah mana-mana yang ustaz-ustaz ajar tu, jangan duk buka tafsir, duk tengok tafsir, kelas tafsir bentang dengan anak. Tak, budak kecil ni nak tahu cerita, story kan. Kalau kita tengok cerita dalam Mak Saleh tu cerita macam-macam, sebelum tidur dia cerita tu, cerita ni. Pasal tak kita tengok cerita dalam mana-mana rancangan TV ke, sebelum tidur nak cerita. Itu dululah kot kan. Sekarang sebelum tidur tengok telefon kan. Itu memang berlaku, tak dinafikan. Kepada saya pun berlaku juga. Cuma kita kena kurangkan. Jadi kita kalau boleh mak ayah ni, kalau ini cerita ada orang cakap itu kalau tidur dengan anak ustaz. Kalau tak tidur dengan anak, sebab tu saya kata biasa mula-mula anak umur setahun 2 tahun ni biasa tidur dengan ayah lagi, tidur dengan mak ayah lagi. Dia bila umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ni baru dah pisah. Sebab tu saya kata umur 1 hingga 4 tahun ni, waktu dia tidur bersama mak ayah bersama kita ni, waktu tu lah waktu emas. Waktu emas untuk anak, untuk kita perdengarkan perdengarkan Al-Quran kepada mereka. Sama ada kita baca banyak kali dalam kereta. Lama-lama bila masuk 5 tahun, 6 tahun dia dah pandai macam-macam dah. 7 tahun, 8 tahun dia ada nak tu, nak ni. Jadi dia dah tak terfokus. Tapi sekurang-kurangnya kita dah ada benih awal tu. Kita dah tanam awal-awal Quran dalam diri mereka. Dah bawa pergi masjid, dah dengar. Paling kurang dia orang kenal Syekh, nama Syekh, lagu apa, lagu ni. Jadi tuan-puan sikit-sikit lama-lama
jadi bukit. Okey, boleh? Setakat ni okey Saya rasa lama ni. Okey, setakat ni ada soalan tak? Saya rasa simple lah ni. Habis simple dah. Saya mudahkan dengan penulisan, dengan video, moga-moga ramai yang mendapat manfaat. Okey, siapa yang ada buku ni, buku yang saya jual sebelum ni kan, ambil bahagian ni, photostat banyak, ngapal. Yang tips-tips tu boleh itu untuk orang dewasa lah. Tapi boleh juga kot ada sebahagian dia boleh digunakan untuk orang, untuk kanak-kanak, untuk anak kita. Okey, boleh. Setakat ni okey. Moga-moga lebih ramai mendapat manfaat, dan jangan lupa sebarkan link ni, kongsi. Letaklah apa-apa. Apa khabar Puan Hamidah? Ramai juga sahabat. Puan Mawar Merah, dan sahabat-sahabat yang lain. Ustaz Apis Akin. Okey. Moga-moga perkongsian santai ini, moga-moga yang mendapat manfaat. Sebab ramai yang tanya. Jadi saya nak buat video satu-satu tak sempat. Jadi saya cadang dengan saya punya sahabat, kita buat satu live, saya kongsikan. Moga-moga saya bincang dengan isteri saya, dan moga-moga mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Okey, setakat ni ada soalan? Okey, saya tulis niat tadi. Dia banyak sebenarnya. Okey, tata nenek, tata kawan-kawan, tata abang, doakan Fatimah, cakap doakan Fatimah Doakan Fatimah cakap nenek, uncle, pakcik, doakan Fatimah, cakap nenek, uncle, pakcik, doakan Fatimah. Jadi anak soleh-solehah, doakan abang kakak, Doakan abang kakak, doakan Ahmad sihat. doakan Ahmad Sihat. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jangan lupa untuk ajar anak kita dengan mimik muka. Ini penting sekali. Mimik muka macam saya tunjuk yang awal tadi. Bila dia mimik muka, itu akan menjadikan anak kita lebih suka tengok muka kita. Ni asyik muka garang je, marah-marah, anak saya sekali tu ceria sikit. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Moga-moga mendapat manfaat, dan jangan lupa sebarkan link ini, dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita dapat tanam dalam diri anak kita Al-Quran, supaya jadi bekalan asas. Dan saya tak nafikan ilmu-ilmu yang lain juga penting. Sekarang ni saya nak fahamkan mereka hadis. Jadi saya terlambat. Jadi saya terlambat juga ni hadis. Hadis tu apa baba? Hadis Nabi. Kita tak beritahu awal. Kita duk fokus Quran je. Kan? Cuba tanya anak tuan-puan, tahu tak hadis Nabi tu apa? Anak yang kecil lah, jangan tanya orang besar. Hadis tu apa? Kita kena syarah pula hadis ni, kata-kata Nabi, ya Allah bagi tahu dekat Nabi. Jadi kita cerita satu-satu, jadi anak kita berdapat. Itu pun nak tanya lagi, sebab kita tak pernah bagi pendedahan awal. Jadi kita baru nak bagi tahu, jadi terlambat. Jadi bagi saya tak terlambat, selagi kita ada umur, sebarkan manfaat, tak kira kepada siapa, terutamanya ibu ayah. Tugas kita ialah memahamkan anak kita agama. Kalau tak pandai sangat, kan, terakhir barulah kita passing kepada orang lain, iaitu ustaz-ustaz yang ada. Sebab kita dah tak pandai, kita dah tak boleh, kita kena passing orang lain lah. Jangan tinggal tanggungjawab tu, kan. Tapi ustaz, anak-anak tak biasa nak ajar dengan nak baca dengan orang lain, nak baca dengan tak biasa baca dengan mak ayah. Sebab mak ayah manja sangat. Tak, tuan-puan, kita kena garang dengan mak ayah anak kita, biar dia tahu, dia takut tengok kita untuk belajar Al-Quran. Benda lain kita boleh manja-manja, bab ilmu agama, bab kefahaman agama kita kena serius sikit, kan. Dan saya mohon doa tuan-puan, ini perkongsian ni moga-moga menambah manfaat, dan kita sama-sama membina generasi anak-anak kita ni. Kita tak tahu generasi mereka nanti macam mana. Dengan zaman sekarang macam-macam, kita pun tak tahu, dan mereka akan menepani zaman-zaman mereka dengan bekalan Al-Quran yang kita tanam pada hari ini, insya-Allah. Itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jumpa lagi kalau ada sesi live akan datang. Dan jangan lupa segala perkongsian saya ada post dalam Telegram saya, iaitu Bazli Zakaria MBZ. Telegram Bazli Zakaria MBZ. Kalau boleh, siapa boleh upkan balik komen saya. Kalau ada yang tahu saya punya Telegram, boleh upkan. Okey. Itu saja. Terima kasih kepada sahabat yang menonton. Puan Norisah, Ustaz Faiz Osman Puada, Puan Saadah, Ustaz Hanafiah, Puan Nur Azalina, Puan Marlia Johari. Okey, itu saja dari ini. Terima kasih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya doakan tuan-puan dapat mendidik generasi yang ada di rumah tuan-puan itu, dan jadikan bekalan sebelum kita pergi menghadap ilahi. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi akan datang insya-Allah. Okey, atas ni.
Bye-bye. Okey. Kalau anda nak lagi info-info menarik, boleh ikuti saya di laman-laman berikut. Assalamualaikum.